Assalamualaikum. Hari ini saya akan menerangkan tentang Lewin 3-Step Change Model. Pertama sekali, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nur Dania Darwina binti Nur Azmi. Nombor matrik saya ialah 15 TPM 21F2034. Pertama sekali saya akan menerangkan what is Lewin 3-Step Change Model. Apa itu 3 step yang Lewin perkenalkan kepada kita? Ianya adalah perubahan yang sangat penting untuk organisasi dalam persekitaran perniagaan yang semakin berkembang dan berdaya saing. Pada era ini, ramai organisasi yang sedang bersaing antara satu sama lain, dan Lewin ni wujudkan step ini adalah untuk organisasi yang sedang nak maju. Teori perubahan ini menerangkan keberkesanan organisasi yang dapat mengubah suai strategi, proses dan struktur mereka. Model kajian ini ialah model positif. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang understanding Lewin's change management model. Kita kena faham dulu apa itu model yang Lewin wujudkan ini. Macam mana terwujudnya model ini. Kurt Lewin ni mencipta salah satu teori asas untuk memahami perubahan organisasi pada tahun 1940-an, dan ianya masih relevan sehingga hari ini. Jadi, Kurt Lewin ni telah wujudkan model asas ini pada tahun 1940-an, dan kebanyakan organisasi menggunakan teori ini sehingga hari ini. Dan dari situ kita dapat lihat bagaimana model ini dapat memajukan sebuah organisasi, dan macam mana model ini dapat membaik pulih kita punya proses dalam sebuah organisasi. Dan 3 peringkat yang Lewin kenalkan dalam modelnya ialah sebagai unfreezing, changes dan freezing. Lewin ni dia ialah seorang ahli fizik dan saintis sosial yang menggunakan metafora membentuk semula ais blok untuk menggambarkan perubahan dalam organisasi. Maksudnya Lewin ni dia jadikan blok ais tu sebagai dia punya, orang kata, metafora. Maksudnya macam dia punya rujukan, macam mana ais tu boleh jadi bentuk blok dan tiba-tiba dia boleh cair, berubah menjadi cair, dan seterusnya boleh membeku semula. So dari situ dia menjadikan rujukan untuk perubahan dalam organisasi. Contohnya, jika kita mempunyai cube ais yang berbentuk segi 4, tapi kita sedar yang kita mahukan cube ais yang berbentuk koin, so apa yang kita perlu buat? Jadi pertama sekali yang kita perlu buat adalah cube ais yang berbentuk segi 4 itu kita perlu cairkan, jadikan ini sebagai cecair, dan kita masukkan kecairan tersebut ke dalam acuan yang bentuk koin. So kat situ proses pembekuan semula akan berlaku. So kat situ terjadinya 3 step, iaitu unfreezing, changes dan freezing. Dan macam tu juga di dalam organisasi, kita perlu membaik pulih kita punya organisasi mengikut step-step dalam organisasi yang telah wujudkan. Apabila kita melihat proses perubahan ais ini, dari situ kita dapat lihatlah perbezaan peringkat-peringkat yang telah dilalui. So dekat sini kita bolehlah implement benda ni untuk masa depan kita. Macam kita ni bukan setakat macam akan jadi cube segi 4 itu sahaja sampai bila-bila, kita akan berubah, dan dari situ mungkin kita akan dapat kita punya kemahiran. So dari situlah kita boleh berubah sikit-sikit untuk menjadi lebih baik, dan dari situlah kita boleh implement kerja kita. Untuk memulakan sebarang proses perubahan yang berjaya, kita mesti mulakan dengan memahami sebab perubahan yang mesti berlaku. Seperti yang dikatakan oleh Lewin, motivation for change must be generated before change can occur. So, seseorang itu mesti mengkaji semula andaian tentang diri sendiri dan hubungan seseorang dengan orang lain. Dan model ini terdiri daripada 3 peringkat, iaitu unfreezing, changes dan freezing. Pertama sekali ialah unfreezing stage. Saya akan menerangkan unfreezing stage terlebih dahulu. Dalam peringkat ini adalah untuk mewujudkan rasa tidak puas hati dengan keadaan semasa dan keinginan untuk melakukan perubahan.
Ianya boleh dicapai melalui komunikasi, pendidikan dan maklum balas. Selain itu, untuk menunjukkan akibat negatif daripada situasi semasa, menegakkan kesedaran tentang keperluan untuk perubahan dan memberikan sokongan kepada mereka yang mungkin menentangnya. So dekat stage ini mungkin berlaku sesuatu masalah yang negatif. Contoh dari segi komunikasi ke pendidikan, maklum balas. Contohnya macam seseorang ini dia tidak puas hati dengan communication orang atasan, dengan mungkin dengan tanda hormatnya ke. So dekat step inilah macam mana kita nak merubahkan situasi itu kepada lebih baik. So dengan step 3 step ni lah kita perlu lakukannya. Seterusnya ialah change stage. Okey, pada peringkat ini pula, perubahan melibatkan pelaksanaan idea, proses atau struktur baharu. Ianya memerlukan perancangan yang teliti, peruntukan sumber dan pelibatan pihak berkepentingan. Selain daripada itu, peringkat ini mungkin melibatkan latihan, bimbingan dan maklum balas untuk membantu individu mengembangkan kemahiran dan pengetahuan baru. So, pada peringkat ini pula, contohnya macam bila kita ada masalah dalam sesebuah organisasi, apa yang kita puas hati tu, kita akan pergi ke step seterusnya iaitu change. So dekat sini kita akan contoh kita akan train balik kita punya contoh pekerja kita ke, kita akan menambah baik kita punya idea. So dekat sini kita melakukan proses-proses untuk membuat pulih kita punya organisasi, dan dekat situ kita akan nampak perubahan dalam sebuah organisasi. Seterusnya ialah phasing stage. Okay. Pada peringkat ini pula, tumpuannya adalah untuk melakukan perubahan dan memastikan ianya menjadi normal baharu. Ianya adalah untuk mengukuhkan tingkah laku yang diingini, menyediakan sokongan dan latihan berterusan dan seterusnya dapat mengukuh kemajuan yang diinginkan. Dengan mengikuti proses 3 langkah ini, organisasi boleh menegakkan kemungkinan pengurusan perubahan yang berjaya dan meminimumkan rintangan terhadap perubahan. Jadi, apabila kita dah berjaya buat 3 step ini, kita dapat memajukanlah kita punya organisasi, dapat menambah baik kita punya organisasi dengan try adapt dengan apa perbaharuan yang kita telah buat pada peringkat 3 peringkat ini. So dekat situ kita dapat kurangkan kita punya rintangan yang negatif. Okay, seterusnya ialah conclusion. Okay, kesimpulannya, untuk menjayakan model pengurusan perubahan Lewin ini, ianya memerlukan komunikasi yang berkesan dalam sebuah organisasi. Contoh, ia juga memerlukan sebuah tim yang kuat yang dapat melaksanakan perubahan secara berperingkat. Dengan mengikuti amalan ini, pemimpin atau ketua ini boleh meningkatkan kemungkinan kejayaan apabila menggunakan 3-step change model ni. Okay, ketua dalam sebuah organisasi itu harus mempertimbangkan dengan teliti keperluan dan matlamat organisasi mereka apabila memutuskan sama ada untuk menggunakan 3-step change model ataupun perubahan step yang lain yang kita perlu gunakan. So ketua ni dia perlu cari 3-step yang mana untuk yang sesuai dalam organisasi mereka untuk merubahkan organisasi mereka tu jadi lagi better. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.